Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat datang ke berita FTV Jun 23, 2020. Satu-satunya rancangan berita antarabangsa dan tempatan dalam bahasa Melayu. Hari ini kita mulakan dengan berita daripada Volkswagen. Volkswagen Malaysia melancarkan kedai rasmi di Shopee. Ini untuk mereka-mereka yang suka shopping online. Boleh pergi ke kedai rasmi Volkswagen di Shopee. Ada tawaran hebat, 7. Siapa yang kaki shopping online dia tahu lah 7 tu apa. Kedai ini adalah sebahagian daripada inisiatif digital Volkswagen dan sempena jualan mega pertengahan tahun 7 Julai. Itu dah 7. Volkswagen menawarkan beberapa tawaran hebat. Antaranya dengan hanya membayar RM199 pendahuluan untuk menempah kereta antara 23 Jun sehingga 7 Julai, anda layak memenangi pelbagai tawaran bernilai dari RM4,279 sehingga setinggi RM14,819. Dia tak beritahulah secara detail apa tawaran ni, tapi ini termasuklah pelbagai jenis penjimatan dan mungkin aksesori dan juga free home delivery dalam jarak 20 km dan juga sanitization pack. Dia akan cuci kereta anda, ini bernilai RM150 dan juga anda boleh dapat Lego Volkswagen Camper, ini bernilai RM499. Mesti awak sekali pun suka, anak-anak pun suka kan. Saya suka sangat pasang Lego ni. Jadi Volkswagen ni dia yakinlah bahawa ini ialah this is the future. Pasal sebelum ni pun kalau awak kaki Volkswagen, awak pernah tengok kan, Volkswagen menjual berbagai special edition dekat Shopee dan selalunya habis terjual dalam tempoh kurang daripada setengah jam. Apa-apa saja yang ditawarkan Volkswagen special feature. Jadi itulah sebabnya mereka akan terus dengan Shopee ni. Dia kalau nak pergi boleh tengok dia punya website dia, shopee.com.my macam biasa /volkswagen.os. Seterusnya kita dah dapat 4 keping gambar Kia Carnival terbaru. Jadi Kia Carnival dia dekat setengah pasar yang panggil Sedona. Dan biasanya kereta ni memang terkenal sebagai kereta pengangkutan untuk keluarga lah. Dan jadi kali ni pun mereka terus dengan ciri-ciri tersebut lah, dan kabin yang besar dan pelbagai kat dalam. Tapi dalam kita tak tahu lagi, hanya tunjuk muka luaran saja. Jadi daripada muka luar ni kita tengok memang reka bentuk tu memang lebih muda, lebih bergaya lah. Ini usaha mereka untuk mencari pembeli-pembeli yang lebih muda dan lebih dinamik. Ini menjadikan akan menjadikan lebih berdaya saing lah. Jadi perubahan-perubahan besar yang kita tengok ialah dia punya front overhang atau pengantungan depannya semakin pendek, dan cermin tingkap depan semakin ditarik ke belakang. Jadi menjadikan hasilkan bonet yang panjang. Jadi bonet yang panjang ni biasalah bila orang tengok dia akan nampak kereta tu lebih mewah dan lebih mahal. Dan juga jarak antara roda depan dengan pintu depan lebih besar, ini nampak seperti mewah. Jadi reka bentuk ni saya rasalah pada saya lebih meyakinkan lah. Lebih dia nampaknya reka bentuk itu sendiri berasa lebih yakin dengan rekaan mereka. Dan kita tengok dia punya kemasan pula kelihatan lebih terletak. Dia tak ada macam depan lain, belakang lain. Semua nampak terletak dan terhubung antara satu sama lain. Jadi ciri yang menarik kat sini nampak macam floating roof kan. Dia black out A pillar dengan B pillar. Dia nampak macam floating roof. Dan untuk dia punya C pillar pula dia macam sirip krom dan kemasan bentuk belian. Jadi bentuk belian, dekat bentuk belian tu juga kelihatan pada grill depan. Jadi secara keseluruhannya kita tengok kereta ni ia mempunyai keperincian dia lah, mempunyai kehalusan. Nampak macam jewelry, nampak macam high precision punya perhiasan. So ini akan menjadikan kereta Kia Carnival ni kelihatan lebih mahal dan lebih mewah lagi. Dan saya rasa ianya akan mendapat tempat di pasaran lah. Kalau kita tengok kereta-kereta besar seperti Alphard dan Starex pun sekarang memang sangat-sangat popular. Dan salah satu sebab kenapa saya rasa kereta ni nampak sasar sebenarnya lah, kalau kita tengok betul dia memang ada tiru sikit gaya-gaya Kia Sorento. Dia ada gaya SUV sikit. Inilah dia. Kalau tak percaya tengok ada skid plate kat bawah. Apa MPV nak kena ada skid plate kan? Kita teruskan pula dengan berita daripada BMW dan iPhone. Jadi mereka telah bergabung. iPhone baru lancar dia punya platform baru, tak tahu iPhone apa atau operating system baru 14 ke apa benda ke. Jadi BMW mengumumkan bahawa pengguna iPhone kini boleh menggunakan kunci digital untuk mengunci, membuka dan memandu kereta jenama tersebut dan juga mengawal pelbagai fungsi lah. Jadi pengumuman ini dibuat di persidangan pembangunan Global Apple di Cupertino ataupun Global Developers Conference, dan ini menjadikan BMW sebagai syarikat kereta pertama yang menggunakan sistem tersebut. Jadi kunci digital ni disimpan dalam wallet ataupun dompet Apple lah, dalam iPhone anda, dan menggunakan anda nak pakai ni, anda hanya letak telefon tadi tu pada macam platform macam the smartphone punya cradle,
dalam kereta dan boleh terus hidupkan enjin. Dan unlock pun dah boleh bawa phone tu dekat dengan kereta dan boleh buka je pintu, dia dah kenal, dia boleh cam. Dia yang bagusnya kunci ni boleh kongsi dengan 5 orang. Kalau kita nak kongsikan kunci kita dengan isteri ke, dengan anak-anak ke, ataupun dengan kawan ke, boleh dikongsikan dengan 5 orang. Dan yang bagusnya kita boleh kawal pula apa yang orang tu boleh buat dengan kunci tu. So sebagai contohnya, kalau kata kita bagi kat kawan kita kata dia nak pinjam kejap, nak pergi tak tahulah ambil barang ke apa ke, kita boleh hadkan jarak, dia boleh pandu ke, kuasa enjin ke, kelajuan maksimum kan, ada pelbagai-bagai function yang kita boleh kawalkan lah. Dan of course kita boleh erase lepas kita dah erase tu, kita dah habis pakai, kita ambil balik kunci tu, macam kunci fizikal lah, kita boleh hilangkan kunci tu daripada dia punya wallet. Dan of course kita risau bateri habis kan, semua orang itu kita punya range anxiety dengan telefon pun satu hal juga kan. Jadi kalau kita punya phone tu dah nampak detect low battery, jadi dia punya software dalam tu, kalau memang kita ada menggunakan digital key ni, dia akan tahu untuk kurangkan penggunaan kuasa supaya boleh bertahan selama 5 jam, supaya kita masih lagi boleh menggunakan kunci tersebut lah. Tapi pada saya tak baik sekali bawa power bank lah, bukan mahal mana pun. Jadi Apple dan BMW ni merupakan sebahagian daripada Car Connectivity Consortium. Jadi mereka ni sedang cuba menghasilkan piawaian untuk kunci digital. Kunci digital ni boleh digunakan di 45 negara, tapi tak ada senarai tu dekat press release tu. Jadi saya tak tahu sama ada Malaysia termasuk dalam ni ataupun tidak. Dan ianya boleh digunakan untuk semua model BMW yang dihasilkan selepas pada 1 Julai tahun 2020. Kereta motosikal tak ada sebut Jadi kereta awak kalau yang ada ni pun tak boleh pakai, so jangan risau sangat. Lepas kereta yang dihasilkan lepas pada 1 bulan Julai, di stok yang ada dia pun tak boleh pakai juga, so jangan risau. Nanti mungkin BMW Malaysia akan buat pengumuman lah. Jadi kalau awak pakai iPhone yang boleh menyokong fungsi ni ialah iPhone XR, XS ataupun XR ataupun XS, ataupun yang lebih baru daripadanya, dan Apple Watch siri ke-5 ataupun yang lebih baru. Ini pula cerita CSR, tapi juga cerita tentang seni kereta. Okey, jadi Fiat punya grup, itu Fiat, Alfa Romeo, Lancia dan Abarth, mereka menawarkan lakaran asli daripada Centrillo Stile ataupun studio reka bentuk utama syarikat tersebut. Jadi lukisan ni ditawarkan untuk jualan. Mereka ada kedai online dan mereka menjual ni dengan harga €20 keping. Dan mereka membuat ni untuk mengumpul dana untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik di Itali lah. Kerana dengan COVID-19 ni sama juga kita di Malaysia, di sana negara lain pun ada juga anak-anak yang mungkin tak ke sekolah, mungkin mak bapak tak ada kerja, mungkin mendapat kesukaran. Jadi lukisan-lukisan ni semua ditawarkan dalam kedai online mereka. Awak boleh beli dan cantik, saya suka. Saya punya favourite drawing antara banyak-banyak ni ialah ni Lancia Delta Integrale ni, cukup cantik. Yang Alfa Romeo tu pun cantik juga. In fact yang gambar lori, van Ducato tu pun cantik lah. Memang ni semua tangan seni punya lukis kan. Jadi kalau nak, pergi ke laman sesawang mereka dan belilah dan sambil membantu. Berita teknologi lagi, ini Hyundai dengan LG Chem. Hyundai of course syarikat kereta terbesar di Korea, dan LG Chem antara salah satu syarikat bateri terbesar di dunia. Sekarang mereka sedang mencari 10 syarikat yang mempunyai teknologi baru bateri dan tenaga untuk diberi sokongan dana pelaburan. Jadi selain daripada untuk membantu syarikat-syarikat ni, ini juga salah satu cara untuk mereka mencari teknologi baru lah, dan membantu dia orang punya R&D. Dan sebab Korea ni ataupun Hyundai Kia ni, dia orang merancang menghasilkan 44 kereta mesra alam dan 23 kereta elektrik sebelum tahun 2025. Jadi banyak kereta dia nak hasilkan. Mereka memerlukan bateri, teknologi bateri yang lebih bagus lah. Jadi kalau anda memiliki syarikat ataupun syarikat anda memiliki prototipe yang berfungsi dalam bentuk fleet management, pengurusan armada, electronic power controls, customization and battery management, materials, recycling, even manufacturing, bolehlah memohon dengan masuk ke laman sesawang www.evbatterychallenge.com, bermula daripada sekarang sehingga Ogos 28. Jadi kalau anda berjaya, mereka akan manggil interview maya pada bulan Oktober, dan kalau berjaya lagi akan dipanggil ke workshop di Hyundai Cradle di Silicon Valley. Ini terakhir pula, masih lagi cerita kereta elektrik, kenderaan komersial pula. Fiat telah melancarkan e-Ducato, kenderaan komersial ringan berkuasa bateri. Ini bukan yang pertama, dah a few dah in the market. Kerana ini
jadi makin banyak di light commercial vehicle ni kerana ketika ramai orang tengah fokus tentang kereta elektrik, tapi pemerhati industri berpendapat bahawa sektor komersial akan menjadi sebenarnya pendorong utama dalam kita punya perubahan kepada kenderaan elektrik ni. Ini kerana kenderaan komersial ni lazimnya dia mempunyai pembatuan yang tertentu dan terhad lah. Maksudnya kalau awak tu memandu van Post ke, van DHL ke, van Lazada ke apa ke, secara purata berapa kilometer akan pandu setiap hari. Jadi dia punya had mana tu dah tahu dah, dan mudah untuk merancang membeli setengah-setengah jenis kenderaan. Yang mana memandu dalam urban dia punya jarak dia lebih pendek, yang memandu keluar suburban mungkin jarak jauh lebih panjang sikit. Jadi edukator ni ditawarkan pelbagai saiz ruang barangan lah, antara 10 hingga 17 kubik meter. Awak boleh beli yang mana 200, yang paling kecil, dan lebih daripada 300 km pun ada. Motor elektrik dia tak berkuasa sangat mana pun, menjana 90 kW tetapi 280 Nm torque. Inilah dia realitinya, di mana saya rasa memang betul kenderaan komersial yang akan mendorong kita sebenarnya bergerak ke arah elektrik, kerana mereka akan membina charging points mereka sendiri. Pasal dia dan makan jimat lah, tak payah pergi beli minyak, dia boleh kawal charging dekat elektrik di depo, dan akan lebih suka lah, fleet managers akan lebih suka benda ni. Okey, sampai situ saja berita kereta kali ni, pendek sikit, tak banyak sangat berita hari ni. Kalau dah tengok sampai sekarang, dah suka, tekan butang like, dan kalau rasa bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau kali pertama, tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.